Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah edisi Rabu 5 Oktober 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Berikut paparan utama petang ini. 100 projek rancangan tebatan banjir sedang dilaksanakan di seluruh negara. Portal KKM Now dilancar hari ini. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Negeri Sembilan mengisi paparan petang ini. Saya Sahih Samsudin, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Seratus projek rancangan tebatan banjir RTB bernilai RM10.53 bilion yang telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 sedang dilaksanakan di seluruh negara. Program ramalan dan amaran banjir fasa 3 yang menelan belanja RM450 juta turut dilaksanakan dengan dilengkapi 74 model ramalan dan amaran banjir bagi lembangan sungai utama yang berisiko di seluruh negara. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata kesemua projek dilaksanakan bagi mengurangkan kesan bencana selain melindungi penduduk. JPS telah pun meningkatkan kesiapsiagaan untuk musim monsun timur laut ini dengan menyediakan dan menambah baik aset-aset jabatan. Ini termasuklah menyediakan 284 buah pam, 203 buah kenderaan, 35 buah bot, 995 buah sistem telemetri di semenanjung Malaysia dan 317 buah stesen telemetri di Sabah, Sarawak dan Labuan, 526 siren amaran, 77 kamera dan 605 tolok lurus sungai dan 966 tolok lurus kawasan bagi mengukur kedalaman sungai dan di kawasan tapak yang diukur. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) menjangkakan keadaan cuaca sepanjang musim monsun timur laut dari November 2022 hingga Januari 2023 adalah lebih lembap di timur Semenanjung, Timur Laut Sabah dan Barat Sarawak. Fenomena La Nina yang sedang berlaku kini dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2023. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan bencana dan pelaksanaan pilihan raya umum PRU yang hangat diperkatakan ketika ini. Menurut Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM, Datuk Nur Hafifi Ismail, pegawai dan anggotanya akan disusun gerak bagi memastikan kedua-dua tugasan berjalan lancar. Kita telah pun menyusun atur strategi bagaimana kita nak melicinkan pelaksanaan kedua-dua tugas ini dalam masa yang sama. Macam COVID dulu juga. COVID dulu kita dalam keadaan banjir, kita masih lagi menguruskan COVID. Jadi bencana dalam bencana lah orang kata kan. Tetapi oleh kerana pengalaman kita dan koordinasi kerja bersama-sama dengan seluruh agensi-agensi kerajaan yang lain, kita dapat melaksanakan tugas dengan licin dan lancar lah. APM ketika ini bersiap siaga dengan kekuatan lebih 10,500 pegawai dan anggota di peringkat nasional. Dari sudut logistik, sebanyak 481 logistik darat, 759 logistik air, lebih 64,000 khemah dan 144 genset sedia digunakan untuk menghadapi bencana. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 10% orang awam di negara ini disasar mempunyai asas latihan menyelamat jika berlaku sebarang bencana. Dr. Nur Hafifi Ismail berkata ia bagi memastikan proses menyelamat lebih pantas dan lancar. Beliau yakin sasaran itu mampu dicapai dengan penubuhan pasukan sukarelawan tindak balas kecemasan pertahanan awam (SEDART) di peringkat komuniti yang telah melatih lebih 1.7 juta orang awam.
Latihan asas membolehkan mereka yang terlibat bencana tahu langkah perlu diambil untuk menyelamat nyawa dan harta benda tanpa hanya menunggu untuk diselamatkan pihak berkuasa. Sebenarnya alertness ataupun kesedaran awal ni perlu diberikan kepada mereka supaya mereka secara sedar dapat bersama-sama. Kalau tengok air parit longkang tu dah naik tinggi, dia tak perlu tunggu lagi dah. Dia bersama-sama, semangat kejiranan dan semangat latihan yang kita bagi tadi ni akan bersama-sama lah. Tolong-menolong, bergerak ke kawasan-kawasan yang lebih selamat. Ini yang sangat kita tekankan sekarang ini. Beliau ditemui selepas perjumpaan bersama warga APM Melaka di Air Keruh. Orang awam turut dinasihatkan sentiasa bersiap siaga menghadapi monsun timur laut termasuk menyediakan beg kecemasan bencana. Latihan pengukuhan dan simulasi penyelamatan antara persediaan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM menghadapi monsun timur laut MTL. Usaha dilaksana dengan mengambil iktibar kejadian banjir besar luar jangka yang berlaku sebelum ini. Laporan wartawan Nur Ain Abu Bakar. Persediaan 12,718 pegawai dan anggota dibantu pegawai bomba bantuan PBB, pasukan bomba sukarela PBS dan tenaga guna sama kini berada pada tahap optimum. Kesiapsiagaan turut melibatkan aset logistik seperti jentera dan kenderaan utiliti berjumlah 1,070 buah. Latihan pengukuhan yang dilaksanakan oleh JBPM Perak bersama dengan JBPM Putrajaya, Kelantan dan unit udara ini merupakan antara usaha mempersiapkan diri anggota berkenaan dengan kerja-kerja menyelamat ketika MTL. 70 pengusaha houseboat telah menyatakan persetujuan untuk bekerjasama sekiranya banjir yang melanda agak serius. Selain tumpuan kepada semasa dan sebelum banjir, fokus juga turut diberikan kepada pasca banjir. 3 lokasi pusat pangkalan hadapan RFB diwujudkan sebagai kawasan penempatan awal logistik, masing-masing di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Perda Pulau Pinang, BBP Air Hitam Johor serta Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur Terengganu. Beroperasi 24 jam, pusat ini akan menggerakkan segala arahan diterima daripada Pusat Pengurusan Operasi PPO secepat mungkin. Selain itu, plan komunikasi turut dipertingkat menerusi penyediaan lebih 7,000 unit Terminal Government Integrated Radio Network JEN pelbagai jenis. Untuk memastikan bahawa saluran dan juga bantuan ini diberi secara lebih teratur dan tidak terjejas. Kita juga akan menggerakkan 3 pangkalan kita dengan keadaan helikopter yang kita ada serba sekarang ni adalah 5 buah di pangkalan Borneo di Miri, pangkalan di kawasan tengah dan selatan adalah Subang, dan di utara dan pantai timur adalah di Bertam, Pulau Pinang. Dan pesawat ini juga dibantu oleh unit drone kita yang dipandu oleh pilot-pilot CPL kita. Mereka juga akan mengawasi kawasan-kawasan tersebut. Di Perak, JBPM Negeri melaksana plan kontingensi untuk lokasi stesen minyak mengikut daerah bagi operasi pembekalan bahan mentah berkenaan. SOP baharu juga diperkenalkan kepada pegawai dan anggota yang berada di luar kawasan. Mereka perlu patuh respon time ditetapkan sekiranya dikehendaki bertugas. Sebagai contohnya, kalau penolong pengarah operasi saya berada di kampung di Kulim umpamanya, dengan jarak 200 km bermakna dalam masa 1 jam dia kena berada di bumi Ipoh ini untuk membantu menangani. Ini merupakan satu peraturan baru yang kita perkenalkan di negeri Perak pada tahun ini supaya tindakan dapat dilakukan dengan cepat bagi membantu. Bagi persediaan pasca banjir, JBPM mengaktifkan Pusat Sehenti Pasca Insiden PSPI bertujuan membantu mangsa banjir yang mengalami kehilangan dan kerosakan dokumen selain membantu membersihkan rumah penduduk terjejas. Nur Ain Abu Bakar, RTM.
Portal KKM Now dilancarkan hari ini bagi menambah baik penyampaian dan data kesihatan agar tepat, terkini dan relevan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata ia kesinambungan kepada portal COVID Now selaras pelan pendigitalan perkhidmatan kesihatan. Tujuannya sebagai satu platform bersepadu perkongsian data pengurusan KKM untuk rujukan rakyat. Pendermaan darah, data yang berkaitan dengan ikrar pendermaan organ, dan setiap minggu kita akan tambah set-set data yang baru supaya rakyat Malaysia dan juga pengguna-pengguna KKM Now boleh memanfaatkan daripada data yang granular dan juga data yang menyeluruh dan telus yang disampaikan melalui KKM Now. Data KKM Now diselaras bagi memudahkan akses terhadap data kesihatan yang turut dikongsi pelbagai agensi. Pembangunannya hasil kolaborasi bersama Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Khairy memberi jaminan keselamatan dan kerahsiaan data peribadi pesakit akan terus jadi keutamaan dalam pengurusan data kesihatan. Sejumlah 8 bilion ringgit bantuan keluarga Malaysia BKM disalurkan sepanjang tahun ini kepada golongan sasar yang layak bagi meringankan kos sara hidup dan bebanan kewangan mereka. Kira-kira 9.6 juta penerima golongan B40 menerima manfaat bantuan tersebut. Maklumat penerima BKM ini akan direkod dan digunakan semula bagi program yang lain yang dirancang oleh kerajaan tertakluk kepada syarat kelayakan di samping tempoh permohonan baharu serta rayuan dibuka dari semasa ke semasa. Bagi tahun 2022, permohonan dan rayuan BKM telah dibuka pada Januari 2022 dan pada Jun 2022 bagi memastikan tiada keciciran penerima. Jelas beliau, 883,000 penduduk Sarawak antara penerima BKM dengan nilai bantuan keseluruhan 820 juta ringgit. Di Parlimen Igan sahaja sebanyak 14 juta ringgit disalurkan kepada 14,522 penerima. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi. Sebanyak 58.8 juta ringgit diperuntukkan bagi baik pulih 4,887 buah rumah nelayan di seluruh negeri Sabah sejak 2012 hingga tahun ini. Peruntukan projek khas perumahan nelayan PKPN itu disalurkan melalui kementerian melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Selain itu juga sebanyak 19 juta ringgit peruntukan di bawah program penempatan semula nelayan telah disediakan untuk membina 300 buah rumah baru untuk nelayan di Kota Belud yang kini telah dilaksanakan oleh UPEN Sabah melalui Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah. Selain itu, isu kebajikan nelayan seperti program penempatan semula nelayan PSN turut diperkasakan. Manakala melalui program modernisasi vesel dan mekanisasi tangkapan, kerajaan telah meluluskan dana berbentuk pinjaman 6.93 juta ringgit dan pemberian allowance sara hidup nelayan darat sebanyak RM200 sebulan. Datuk Seri Ahmad Hamzah menjawab pertanyaan ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan. Sangat usang dan perlu dibaik pulih. Dan Seterusnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Baiklah, kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan imej gemerada bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan hujan seteribut petir sedang berlaku di 1-2 tempat di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia dan keadaan hujan seteribut petir ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Di negeri Sabah pula, hujan seteribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian pantai barat, pedalaman dan juga Tawau. Dan keadaan ini juga dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Namun, hujan seteribut petir yang sedang berlaku di bahagian Miri, Limbang dan juga Kapit ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi ramalan esok pagi pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan seteribut petir berpotensi untuk berlaku terutamanya melibatkan bahagian selatan di semenanjung Malaysia iaitu di negeri Johor, juga melibatkan bahagian pesisir pantai negeri Selangor dan juga Perak. Tidak terkecuali di bahagian pesisir pantai negeri Kelantan dan juga Terengganu.
Di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan dilihat akan lebih tertumpu di bahagian Bintulu dan juga Kapit bagi negeri Sarawak serta di bahagian Kudat di negeri Sabah. Dan perlu diingatkan, keadaan hujan serta ribut petir ini berpotensi untuk memberikan kesan keadaan banjir kilat bagi kawasan yang berkedudukan rendah. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada bagi sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca buat kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Saya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Kita ke Sarawak. Antara fokus berita dari Bumi Kenyalang ialah harapan masyarakat berkaitan bajet 2023. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, Sahi. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Peranan para pendidik amat penting dalam melahirkan generasi muda yang berkredibiliti dalam bidang tertentu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia sekaligus mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu ia selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 iaitu membangunkan bakat anak muda selari dengan perubahan ekosistem ekonomi dapat dicapai. Untuk melahirkan bakat kita yang mempunyai kepakaran tertentu yang boleh menambah nilai kepada sumber alam yang dianugerah oleh Tuhan kepada kita, meningkatkan taraf ekonomi kita dan seterusnya tenaga kerja yang seimbang dengan apa dikehendaki dalam pasaran. Beliau berucap merasmikan persidangan pengurusan pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak di Sibu. Tambah Premier, kerajaan negeri terus komited meningkatkan taraf pendidikan serta memberi bantuan kepada anak-anak Sarawak agar mendapat pendidikan yang sewajarnya, antaranya menerusi Yayasan Sarawak. Warga Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak (MFICOT) disaran supaya sentiasa memartabatkan nilai integriti dalam penyampaian perkhidmatan awam. Menterinya Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utomo memberitahu, berdasarkan laman Transparency International, The Global Coalition Against Corruption Malaysia mencatatkan skor indeks persepsi rasuah CPI dengan skor 48 pada tahun lepas berbanding skor 51 pada tahun 2020. Justeru dalam meningkatkan persepsi serta kepercayaan rakyat terhadap sektor perkhidmatan awam, kementeriannya telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk membudayakan nilai integriti dalam kalangan kaki tangannya. Antaranya adalah kerjasama Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak menerusi pelaksanaan pelan anti rasuah organisasi selain penubuhan unit-unit integriti dalam setiap agensi di bawah MFICOT.
Kita lihat bahawa negara-negara yang mempunyai integriti dan disiplin yang tinggi akan lebih maju daripada negara-negara yang huru-hara, perangai tak betul. Dan inilah akan menyebabkan negara tersebut atau negeri tersebut akan tertinggal. Jadi dengan hasrat kita untuk memajukan Sarawak by the year 2030, we ought to have the highest integrity possible and also discipline. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Hari Integriti Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak 2022 di Kuching. Seramai 250 orang kaki tangan dan agensi-agensi di bawah M5 Court iaitu Jabatan Pertanian Sarawak, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak, Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak serta Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak hadir menunjukkan komitmen mereka dalam memerangi rasuah menerusi bacaan ikrar dan majlis menandatangani ikrar bebas rasuah. Turut hadir timbalan-timbalan Menteri M5 Court Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan Martin Ben serta Setiausaha Tetap Kementerian berkenaan Datuk Edwin Abid. Golongan belia khasnya di kawasan Bekenu digalak menceburi bidang pertanian. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus berkata, usaha ini penting ke arah memanfaatkan tanah milik keluarga sekaligus meningkatkan ekonomi diri, keluarga serta negeri. Datuk Rozi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bekenu menambah, menceburi bidang pertanian juga dapat memberi pulangan lumayan sekiranya diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita mengharapkan agar pihak yang bertanggungjawab boleh membantu di mana yang dapat, terutama untuk membantu anak-anak muda kita yang ingin melibatkan diri dalam bidang pertanian ini. Beliau berkata demikian selepas melawat kebun sayur cangkuk manis milik Rosman Kasim di Kampung Opak Bekenu, Miri. Datuk Rozi memuji usaha yang dilakukan Rosman Kasim ini yang mengusahakan kebun sayur cangkuk manis di tanah seluas lebih 1 hektar sejak hampir 7 tahun lalu. Bagi Rosman, meskipun berdepan dengan banyak cabaran termasuk daripada segi kekangan kewangan untuk membeli baja dan racun serta kawasan kebun dilanda banjir, namun ia tidak mematahkan semangat beliau untuk terus berbakti kepada tanah. Yang ini dalam satu hari dalam 100 macam itu, kadang-kadang 200-300 lah macam tu. Tengok Beliau yang juga pernah menerima bantuan Jabatan Pertanian Sarawak pada tahun 2020 ini telah menuai hasil tanamannya sehingga mencecah 200 hingga 300 kilogram sehari untuk dipasarkan di Bandaraya Miri dan sekitarnya. Berbaki 2 hari lagi, pembentangan bajet 2023 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini diharap memberi manfaat kepada setiap golongan individu dan sektor-sektor yang ada. Rata-rata mereka yang ditemui RTM juga berharap peruntukan diberikan ini kelak akan mencapai matlamat dalam menjaga kebajikan keluarga Malaysia. Semestinya sidap penjawat awam je lah. Beri dengan sidap perniagaan kecil juga. Sebab inflasi tu dah ada kesan sampingan selepas COVID area. Harap belanjawannya akan datang akan dapat beri sama rata kelak lah. I hope the budget which will be table on Friday will be a favorable budget for the rakyat. For our second, we hope we have the fair share on the budget to develop our Sarawak state of Sarawak. Orang kemarin tu orang Barhain gitu lah, orang B40 tu memang dapat nak naik kesia, minta kerajaan turunkan harga barang, naikkan gaji, ialah paling penting lah untuk bajet kita kali itu lah. Kita minta Menteri Kewangan consider lah dengan apa yang keluhan rakyat tu. Bagi Anderson Ambah yang merupakan pelajar semester 6 di sebuah institut pengajian tinggi awam, beliau berharap kerajaan tidak mengetepikan golongan belia dan para pelajar dalam pengumuman bajet 2023 kelak. Untuk membuka lebih banyak
sektor-sektor pekerjaan di sini supaya memudahkan mana-mana mahasiswa yang akan mencari pekerjaan nanti dapat mencari pekerjaan dengan mudah. Nanti saya amat mengharapkan kerajaan dapat meneruskan pemberian peranti siswa. Ini dapat memudahkan mana-mana pelajar, dia dapat mengakses dan membuat lebih banyak tugasan dengan lebih mudah dan mempercepatkan lagi proses pembelajaran mereka. Dengan adanya insentif seperti kediaman yang lebih banyak untuk pelajar seperti penginapan rumah sewa dan keperluan asas yang lain seperti jaringan internet akan dapat memudahkan lagi pelajar untuk mengatasi masalah kos sara hidup yang tinggi akan datang. Bajet 2023 pada 7 Oktober ini akan dibentang oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Sementara itu, para peniaga di Sarawak mengharapkan bajet 2023 yang bakal dibentangkan pada Jumaat ini akan bersifat mesra rakyat, terutama dalam membantu golongan perusahaan kecil dan sederhana PKS selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Rata-rata mereka yang ditemui RTM mengakui bahawa bantuan kepada golongan PKS ini perlu diteruskan untuk memulihkan semula perniagaan mereka. Macam kami orang untuk berniaga kecil, macam stol-stol tertentu, mintanya beri bantuan wang lah. Wang punya siapa beri wang, apakah kaskah supaya bajet kelak sama rata lah. Walaupun kedai besar kah, kedai kecil kah, semua merasa duit terkelak. Bagi Azizul Zaidi, kerajaan perlu peka permasalahan yang terpaksa dihadapi PKS ini yang menghadapi kekangan kewangan, terutama dengan isu kenaikan harga barang ketika ini. Kami orang sebagai peniaga duk nang berharap terasa gila kenaikan harga sebelum tu. Kita lebih maunya bantuan ataupun geran ke diberikan? Oh, kalau ada geran lebih bagus. Kami berharap dengan bajet yang akan datang tu kerjaan akan lebih mesra rakyat lah. Mesra kami orang tu, orang berdagang di kedai kopi tu senang. Mudah-mudahan harga barang dapat murah dan ada banyak bantuan untuk kami orang. Jumaat ini kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan membentangkan satu dokumen besar kepada lebih 30 juta rakyat Malaysia iaitu bajet 2023. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Fokus negeri di bawah Bayu. Peranan jurupandu Geopark tentukan keberkesanan sektor pelancongan setempat. Redwin Robin di Kota Kinabalu ada perinciannya. Ya Sahih, jurupandu Geopark memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah geopark. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Ali Biju berkata, golongan ini wajar diberi latihan khusus berkaitan geopark bagi membantu meningkatkan keberkesanan perkhidmatan mereka, terutama dalam bidang pelancongan berasaskan warisan asli. Program seperti ini adalah perlu untuk memberi keyakinan kepada geoguide kita supaya mereka boleh memberi perkhidmatan yang baik dan boleh menaikkan minat daripada pelancong-pelancong luar untuk datang. Beliau ditemui selepas merasmikan penutupan kursus asas dan lanjutan jurupandu Geopark di bawah program Reskill Upskill di Kundasang, Ranau. Geopark merujuk kepada sesuatu kawasan yang terdapat tapak warisan geologi yang boleh digunakan semua pihak bertujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembangunan secara lestari. Seramai 85 peserta menyertai kursus tersebut. 4 menara telekomunikasi yang bakal didirikan di daerah Beaufort, khususnya dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan, akan meluaskan lagi jaringan internet di kawasan tersebut. Justru kemudahan tersebut memberi manfaat kepada masyarakat setempat dan pelajar sekolah yang memerlukan perkhidmatan itu. Dalam pembinaan sekarang kita sudah mendirikan di kawasan Kampung Bangkalalak 9 buah JPKK dan
juga sedang dibangunkan juga di kampung Kebajang Indumadi di Mak JPKK dan di kampung Kerangan. Dan ini adalah yang keempat lah di kampung Labi. InsyaAllah akan sedikit masa lagi akan dibina. Dan cadangan yang seterusnya ialah Temalang Alung dan juga kampung Kepawa yang memang sangat kritikal lah dia punya akses. Dia berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak cadangan pembinaan menara telekomunikasi di Kampung Labi Beaufort. 3 menara tersebut sedang dalam pembinaan manakala sebuah menara sedang menunggu kelulusan. Datuk Ruslan turut meninjau keadaan jalan di Kampung Labi sejauh 3 km. Katanya, usaha akan dibuat bagi menaik taraf jalan berkenaan sekaligus memudahkan penduduk membawa keluar hasil pertanian. Padah melakukan penipuan dalam urusan sewa rumah. Seorang wanita 39 tahun telah ditahan bahagian siasatan jenayah komersil IPD Kota Kinabalu dan bakal dihukum penjara maksimum 10 tahun dan sebatan sekiranya sabit kesalahan. Wanita tersebut yang bekerja sebagai ejen sewa rumah dipercayai terbabit dengan penipuan urusan sewa rumah melalui laman sosial di sekitar ibu negeri. Siasatan awal mendapati wanita berkenaan mengaku telah menawarkan sewa rumah kepada mangsa dan telah menerima bayaran sebanyak RM1,500. Bayaran tersebut digunakan untuk keperluan peribadi. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Muhammad Zaidi Abdullah menasihati orang awam terutama pelajar institusi pengajian tinggi agar berhati-hati dalam sebarang urusan sewa rumah, tidak mudah percaya melalui iklan yang terpapar di media sosial serta tidak membuat apa-apa pembayaran sebelum memastikan rumah sewa tersebut benar-benar wujud. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Masyarakat setempat disaran mempelbagaikan produk pelancongan dan penghasilan kraft tangan yang sesuai khusus menarik lebih ramai pengunjung selain menjana pendapatan tetap. Langkah berkenaan juga mampu meningkatkan populariti lokasi pelancongan berkenaan, ditambah lagi keunikan ekologi semula jadi yang sememangnya menjadi perhatian dunia. Untuk mempromosi everything, the tempat pelancongan dan juga hotel dan juga beach, and then kesenian, everything kita akan promote keseluruhannya lah. Okay, so ini saya rasa kita akan mengambil satu peluang besar untuk mempromosi negeri Sabah setanding dengan mereka telah buat di Sarawak. So ni pelancongan ni pun boleh bawa kepada pelancong tengok cara IKES membuat itu. Kalau boleh dievo-evo lah seluruh Sabah lah. Kalau boleh pun luar negara lagi bagus. Mereka berkata demikian dalam Majlis Jom Cutibah Crowning of Queen Tourism and Signing for Jom Cutibah Ambassador 2022 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Perhubungan Angkasa Sabah, Dr. Zamri Haji Kulam Rasul, turut mencadangkan agar penggiat pelancongan di negeri ini dapat mewujudkan gabungan koperasi masing-masing dalam memperluaskan perkhidmatan dan fasiliti dalam skala yang lebih besar. Jadi Sabah masih lagi rendah dari segi penglibatan masyarakat. Mungkin kurang faham pelaksanaan menubuh sebuah koperasi. Dari segi tabir urus, kita boleh melatih mereka melalui Institut Koperasi Malaysia dari segi tabir urus. Bagaimana mentadbir sesebuah organisasi dalam koperasi. Antara dicadangkan adalah koperasi inap desa, kraft tangan maupun pembudayaan dan kesenian. Langkah berkenaan juga dilihat mampu membuka banyak peluang pekerjaan kepada belia tempatan. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dalam negara dalam berita wilayah. Kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Teruskan Sahih. Terima kasih Edwin.
Usaha meningkatkan pendapatan usahawan muda dan golongan B40 menjadi antara perkongsian dari Negeri Sembilan hari ini. Untuk perkembangannya, kita bersama Amir Ashraf Rosidan. Silakan Amir. Ya, Sahih. Kira-kira 20,000 pelajar institusi pengajian tinggi IPT dan golongan B40 disasar membuat pendaftaran perniagaan melalui skim pendaftaran perniagaan prihatin SPP Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM tahun ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna merangkap pengurusi SSM, Datuk Azman Muhammad Yusof berkata, 39,315 pendaftaran melibatkan golongan terbabit dari 1 Januari tahun lalu sehingga 31 Ogos lalu. Kita tengok pada hari ini pun dah ada usaha-usaha muda yang di pasar yang terlibat dalam dunia perniagaan sekarang ini telah pun mencipta satu kejayaan cukup pantas untuk menjadi seorang jutawan kerana mereka pandai menggunakan sosial media mempromosikan dia punya produk-produk dan sebagainya. Cuma kita nak pastikan pelajar-pelajar yang sedia ada ni mereka tahu etika-etika dia. Beliau ditemui pada Majlis Perasmian Program Usahawan Muda 2022 PUM 22 peringkat Negeri Sembilan di Politeknik Nilai. Ia menarik 600 penyertaan dalam kalangan pelajar IPTA. SSM menyasarkan pelaksanaan 6 PUM 22 di Negeri Sembilan dan Sarawak. Seramai 6,099 anggota dan pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Sembilan bersiap siaga menghadapi bencana banjir pada fasa peralihan monsun Timur Laut. Selepas pengalaman berhadapan banjir pada Disember 2021 hingga Januari lalu, APM kini lebih bersedia. Timbalan Pengarah APM Negeri Sembilan, Major PA Syamil Ithman berkata, selaku Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, mesyuarat telah dibuat bagi membincangkan persediaan menghadapi banjir. Penekanan adalah kemaskini, aset dan kekuatan anggota melibatkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah. Kita minta komuniti menyertai khusus ataupun latihan yang diberikan oleh APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dan yang kedua bagi kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana ni, mohon kepada semua orang awam sediakan sepatu bag, iaitu orang kata bag ready to go. Bag ni bertujuan kita letakkan perkara penting seperti dokumen, duit sedikit, bekalan makanan sedikit untuk berpindah ke PPS. Dan kita sarankan kepada semua komuniti apabila dapat je amaran ataupun dapat je notifikasi daripada ketua komuniti, MPKK, JPKKP dan juga APM untuk berpindah, kita sarankan untuk bertindak dengan segera tanpa melengah-lengahkan masa. Berhubung aset JPBN, kini terdapat 82 buah bot dan 500 jentera darat pelbagai jenis. Bencana banjir di Negeri Sembilan sebelum ini menyebabkan penduduk di Jelebu kehilangan rumah selain kemusnahan infrastruktur dan harta benda. Regimen 508 Askar Wataniah Kem Rasah menganjurkan program Teras 4 Pelan Strategik MINDEF 2021-2025 peringkat 1 Brigade bagi mendukung tunggak ke-5 Panglima Tentera Darat iaitu peningkatan hubungan tentera darat dengan awam. Komandan Kem Said Sirajuddin, Kolonel Syahrudin Arifin berkata, peranannya mempromosi imej tentera darat kepada komuniti dan menggalakkan penglibatan mereka. Kira-kira 200 pelajar terlibat dengan pelajar tingkatan 5 diberi motivasi bagi meningkatkan semangat menghadapi peperiksaan besar. Tujuan utama program ini adalah untuk kita melaksanakan plan strategik MINDEF di Barisan Kementerian Pertahanan dan juga tonggak ke-5 Panglima Tentera Darat yang ke-28, di mana kitanya objektif utama adalah untuk mempromosikan imej tentera kepada pihak awam, bukan sahaja pelajar-pelajar sekolah sahaja, kepada semua orang awam ataupun komuniti setempat yang hadir pada ini, untuk kita menunjukkan bahawa tentera darat sentiasa bersama dengan komuniti awam untuk kita sama-sama membangunkan negara kita untuk ke arah cemerlang, gemilang dan terbilang. Beliau berkata demikian di Jempol.
Pejabat Pendidikan Daerah Jempol Jelebu turut menyambut baik usaha yang dilakukan bersama Tentera Darat itu. Ia dilihat mampu membantu pelajar memupuk semangat untuk menjadi lebih berdisiplin. Pengisian program tersebut dia juga selaras dengan hasrat pendidikan lah. Terutama dia fokus kepada anak-anak ataupun calon-calon yang akan menduduki peperiksaan awam iaitu SPM dan juga STPM. Jadi kita ucapkan terima kasihlah sebab sepanjang satu hari ini pengisian dari segi suntikan semangat dan juga motivasi tersebut sekurang-kurangnya pelajar-pelajar kita terus bersemangatlah untuk terutama dalam menghadapi untuk meningkatkan kecemerlangan diri. Dan begitu juga kalau saya sebut tadi dia seiring dengan aktiviti co-curriculum kita. Jadi kita minta juga pelajar-pelajar kita ni ditanam semangat sekurang-kurangnya menyertai pasukan wataniah ni untuk membela negara kita. Bagi pelajar, mereka teruja dengan kehadiran Tentera Darat turun padang mendekati komuniti di samping adanya ruang pameran aset yang digunakan. Memang minat saya dari kecil nak jadi askar. Bila Tentera Darat ni datang, terbukalah yang saya nak masuk askar. Tak sabar nak tunggu peluang tu. Kedatangan Tentera Darat ni membuatkan saya lebih berpengalaman tentang aset-aset kenderaan dengan ATV-nya, dengan senjata-senjatanya yang seperti senjata sniper rifle, M16 semua saya dapat rasalah macam mana yang untuk dibezakan dalam games daripada real life. Saya rasa gembira lah sebab Tentera Darat dapat cipta kenangan pengalaman baru. So saya dapat rasalah pistol tu berat dia macam mana, siasat macam mana, saya dapat tahu lah. Kalau boleh saya nak masuk. Tengoklah kat mana rezeki kan. Kalau ada tu, adalah. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Amir. Situasi semasa banjir di Johor, Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Melayu Raya di Pontian yang menempatkan penduduk terjejas banjir dari 4 perkampungan ditutup 10 pagi tadi. Kini hanya PPS SK Sungai Linau di Keluang yang masih dibuka. Seramai 22 penduduk terjejas banjir dari kampung Sungai Linau masih ditempatkan di PPS yang telah dibuka sejak Ahad lalu. Pagi tadi juga menyaksikan 30 buah rumah di Kampung Paya Kenangan, Johor Bahru dinaiki air sehingga paras lutut selepas hujan lebat turun sejak pagi tadi. Bagaimanapun tiada pusat pembinaan sementara yang dibuka. Selain hujan lebat melebihi 2 jam, sistem peparitan yang sempit menyebabkan paras air naik dengan cepat. Hasil pemantauan pada tengah hari tadi mendapati keadaan air semakin surut. Sebuah bot nelayan asing bersama 21 kru warga Vietnam ditahan Maritim Malaysia Zon Maritim Mersing 12 tengah hari semalam kerana menceroboh perairan negara. Bot berkenaan ditahan di kedudukan 16 Batu Nautika, Timur Laut Pulau Aur Mersing. Menurut pengarah Zon Maritim Mersing, Komander Maritim Khairul Nizam Misran, pihaknya menerima aduan daripada pemancing mengenai kehadiran bot nelayan asing disyaki dari Vietnam. Semua kru bot berusia antara 17 hingga 47 tahun itu gagal mempamerkan pengenalan diri yang sah. Bot dan peralatan menangkap ikan hasil tangkapan dianggarkan 3.5 ribu kilogram dan 1,000 liter bekalan diesel dirampas serta diiring masuk ke jeti Maritim Malaysia Pos Teluk Gading untuk siasatan lanjut. Hasil rampasan dianggarkan bernilai 1.5 juta ringgit dan kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 serta Akta Imigresen 1959-1963. Penyusutan ketara pendapatan dalam sektor pelancongan salah satu kesan utama pandemik COVID-19.
Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 1.6 bilion ringgit bagi menghidupkan semula sektor itu ditambah pembukaan sempadan negara 1 April lalu. Sehingga Ogos, daerah Mersing yang dikenali dengan pulau-pulau cantik menerima kehadiran 302,285 pelancong berbanding 204,715 orang tahun lalu. Ikuti laporan disediakan Erwin Zaid. Peruntukan 1.6 bilion ringgit menerusi bajet 2022 membantu meningkatkan pendapatan penggiat industri pelancongan. Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Effandi Yusof berkata, ramai pemain industri pelancongan di Johor kembali bernafas hasil peruntukan 600 juta ringgit. Turut menerima tempias 7 hospital yang berdaftar dengan Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia MHTC apabila menerima 20 juta ringgit bagi memperkasa pelancongan kesihatan. Inisiatif lain, pengecualian cukai pendapatan kepada penganjur aktiviti kesenian dan kebudayaan sehingga 2025 dapat menjana ekonomi tempatan menerusi aliran tunai sekaligus membolehkan pelbagai festival diadakan. 83,500 pengunjung direkodkan ke Mersing sejak Mac hingga bulan lalu hasil 11 program yang dianjurkan. Convention, exhibition, and bila kita perkasakan industri MICE ni secara tak langsung, orang yang datang tu okay fine, dia pergi ke conference dan sebagainya, dan kemudian dia akan datang balik bawa keluarga dia. Kalau dia tahu bahawa di Johor ataupun di Malaysia ni tempat dia baik, makannya okey dan sebagainya, maka dia akan datang. So it is very important bila kita adanya pengecualian cukai ni, event-event macam ni akan bertambah. Peruntukan juga perlu diagih kepada pembangunan modal insan, terutama aspek kemahiran komunikasi pelbagai bahasa untuk memberi imej baik kepada pelancong antarabangsa. Tumpuan lain, penyelenggaraan dan penambahbaikan infrastruktur di tempat umum serta kemudahan pelancong termasuk capaian internet di kawasan rekreasi bagi memudahkan urusan transaksi tanpa tunai serta keselesaan Jalan Kota Tinggi Mersing. Perkara tersebut dipersetujui Esko Pelancongan Alam Sekitar, Warisan dan Budaya Negeri K. Ravan Kumar yang menyifatkan keselesaan dan keselamatan pemanduan penting bagi meningkatkan trafik pelancong ke Mersing. Momentum pelancongan Mersing melonjak sejak sempadan dibuka apabila 37,205 pelancong dicatat Mei lalu berbanding 11,150 pelancong pada April. Impak positif turut dirasai pengusaha hotel, resort dan chalet yang mendapat permintaan tinggi. Kita tengok hotel dengan resort kita ada lebih kurang 80 hotel, resort dan chalet di Mersing ni. 87 sebab kita lepas COVID ni ada 2-3 hotel masa COVID tu ada 2-3 hotel yang ditutupkan, dan kita punya task yang penting ni is make sure mereka dapat sustain masa COVID dia. Dan sekarang dah bagus dengan ni, dah bagus, dah mula meningkat. Tapi kita nak cuba meningkatkan lagi kadar-kadar hotel di Mersing lah sebab kita rasa demand dia tinggi. Peruntukan 1.6 bilion ringgit ternyata memberi impak positif kepada pemain industri dan penduduk setempat yang menerima manfaat hasil limpahan pelancong ke Mersing. Oleh itu, mereka berharap bajet 2023 ini dapat terus memberi tumpuan terhadap pemulihan dan pemerkasaan kembali ekonomi pelancongan dengan pelbagai insentif dan bajet pembangunan lebih holistik. Erwin Zaid, RTM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal menerima 5 buah jentera pencarian dan penyelamatan bandar USAR bernilai 7.5 juta ringgit dalam tempoh 2 tahun bermula tahun depan.
Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Datuk Nur Hisham Mohamad berkata, jentera itu mampu memperkasakan pasukan khas operasi, taktikal dan penyelamat Malaysia STORM. Model pertama bakal diterima pada tahun hadapan dan ia sesuai digunakan melibatkan kawasan perbandaran seperti keruntuhan bangunan dan struktur. Baki 5 jentera usaha itu akan diterima secara berperingkat bermula tahun depan hingga 2024 dan anggota STORM akan diberi latihan sepenuhnya menggunakan jentera tersebut pada tahun 2025. Di atas kesudian Yang Berhormat Datuk-Datuk serta Tuan dia kalau ada masalah dari segi kerosakan. Tapi bila kita tengok pada trend dunia dan juga trend pasukan-pasukan yang kita katakan tanda arah di tempat sama ada di peringkat ASEAN ataupun dunia, keperluan untuk adakan jentera khas untuk diorang ni sangat tinggi. Maksudnya bila kita bawa jentera ni lengkap untuk diorang buat operasi. Ini termasuklah micro kamera, termasuklah alat pemotong yang besar, alat menggurudi yang tidak menggunakan generator, maksudnya power pack kan, sebab kadang-kadang bila bangunan runtuh ni tiada elektrik lagi kan, tak potong lagi kan, jadi kita takut kalau kita guna generator ni menyebabkan ada spark, menyebabkan ada letupan dan bahaya kepada pasukan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penutupan Kursus Survival Storm Siri 1 2022 Kuantan, Pahang. Responsif, bertanggungjawab dan reformir. Ayo keluarga Malaysia, ikuti laporan Bajet 2023 hanya di Berita Perdana. Langkawi terus mencatat peningkatan kemasukan pengunjung dengan 1.8 juta pelancong dicatat dari Januari hingga September tahun ini. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Motek, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, data Lembaga Pembangunan Langkawi LADA itu membuktikan kemasukan pelancong ke pulau berkenaan tidak berkurangan seperti yang dihebahkan oleh setengah pihak. Ini Langkawi saja, belum seluruh Malaysia. Kita sudah mencapai lebih apa yang telah kita sasarkan. Sebab itu kita kalau memang orang tak ramai datang, kita bercakap mengenai international tourist. Kalau orang tak datang, kita tak dapatlah nak mengkaji semula sasaran kita. Mula-mula kita sasar hanya 2 juta. Lepas tu kita sasar 4.5 juta. Dan lepas itu kita sasarkan balik, kita kajikan semula kepada 9.2 juta. Untuk sehingga hujung tahun ini. Datuk Seri Nancy diminta mengulas kenyataan setengah pihak mengenai trend percutian rakyat Malaysia ke Thailand yang menjejas pelancongan Langkawi. Katanya pemilihan Thailand sebagai destinasi pelancongan oleh rakyat Malaysia perlu diambil dari sudut positif kerana pelancong negara juga memilih Malaysia sebagai lokasi pelancongan mereka. Platform perniagaan yang disediakan oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC berupaya menjadi batu loncatan kepada usahawan di negara ini. Kini agensi tersebut dalam siri jelajah di seluruh negara dalam usaha menjadikan peniaga mengamalkan option perniagaan secara digital. Terbaru, kira-kira 65 peserta menyertai bengkel sehari dalam usaha mempelajari aspek perniagaan secara digital seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Kalau kita buat sesuatu yang baik, ianya kesannya amat baik kepada masyarakat kita, kan? Peluang tu dah ada, kemudahan dah ada, munafaatkan dengan sebaik mungkin, jangan salah gunakan. Sebab itulah kerajaan Malaysia di bawah KECOM sendiri menengahkan MDEC untuk bawakan Saya Digital, program Saya Digital ni lah ke satu Malaysia. Jadi setakat ini memang kita dah almost about 10,000 yang dah memanfaatkan program ini pada tahun ini saja. Program tersebut akan menjadi instrumen penting kepada usahawan dalam membantu golongan itu dengan meningkatkan peluang pendapatan secara digital secara lebih efisien dan efektif.
Akibat memperdagangkan 17,595 kasut tiruan 3 tahun lalu, 2 pengarah dan pengurus syarikat didenda RM175,950 setiap seorang di Mahkamah Session Ipoh. Hakim Nur Arshima Khalid menetapkan demikian setelah pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Hukuman dijatuhkan terhadap pengarah agenda Sendirian Berhad Yap Kian Seng dan Sun Hazia serta pengurusnya Yap Yin Kiat. Mengikut pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa atas 4 kesalahan mengikut Seksyen 8(2)(c) Akta Perihal Dagangan 2011 dibaca bersama Seksyen 8(2)(b) Akta sama. Bagi setiap pertuduhan, Magistrate menetapkan 2 tahun penjara sekiranya gagal membayar denda. Syarikat turut dikenakan hukuman denda RM263,925 atas 4 pertuduhan sama. Mahkamah membenarkan penangguhan denda sementara menunggu proses rayuan kepada Mahkamah Tinggi Ipoh selesai dengan syarat wang jaminan dinaikkan RM50,000 daripada RM10,000 sebelumnya. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa KPDN HEP Perak Muhammad Rizwan Abdul Rahim. Lebih 300 pelajar Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara layak terima tablet menerusi inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pemberian peranti itu secara tidak langsung menaikkan semangat pelajar untuk menjalani proses pembelajaran. Lebih 300 orang sekarang ini. Pada hari ini kita telah memberi secara simbolik untuk 20 orang. Pagi tadi ada yang telah menerima 80 lebih. Jadi ini akan memudahkan mereka untuk meningkatkan lagi lah dari segi mempelajari ilmu-ilmu yang perlu mereka pelajari. Kerana kebanyakan dia melalui internet. Jadi ini memudahkan mereka untuk belajar. Ya. Jadi kita mengharapkan mereka dapat memanfaatkan peranti ini untuk mereka membuat research lebih luas lagi untuk pelajaran mereka. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan peranti siswa Keluarga Malaysia kepada pelajar Aswara di Ibu Negara. Pihak MOTAK berusaha mengangkat permohonan agar inisiatif ini dapat diperluas kepada pelajar Aswara. Pada majlis yang sama turut diadakan pelancaran 13 buku ilmiah dan kreatif yang dihasilkan oleh pensyarah dan kaki tangan Aswara. Juara bertahan Perak memburu gelaran hat-trick kejohanan hoki Piala Tun Abdul Razak yang akan membuka tirainya esok. Ketua jurulatihnya S. Jagatesan berkata, walaupun pernah muncul juara sebanyak 11 kali, namun Perak tidak pernah mempertahankan untuk kali ketiga berturut-turut. Menurut Jagatesan, demi mencapai misi tersebut, pasukannya mengekalkan 70% pemain tahun lalu dan digabungkan dengan pemain remaja yang beraksi di Sukma baru-baru ini. Tahun ni ada satu matlamat yang lain sikit sebab kita walaupun pernah jadi johan banyak kali tapi belum capai hat-trick. So kalau boleh, of course dengan pasukan yang saya ada sekarang di bawah pimpinan Tuan Syed Syafiq ni, we hope that we can reach the final lah. That's the first target. Piala Tun Abdul Razak yang telah memasuki edisi ke-60 tahun ini disertai 13 pasukan termasuk Singapura. Manakala saingan wanita pula menyaksikan penyertaan 9 pasukan. Berita wilayah edisi Rabu 5 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.